Sekarang ada satu gerakan tuan-tuan tahu. Ini selingan tuan-tuan. Orang-orang liberal, Islam liberal. Dia kata apa? Ini tak adil. Dia kata, mana adil? Orang Islam je masuk syurga, habis orang kafir pun ada yang baik. Betul tak? Orang kafir pun ada baik, tapi kenapa? Masuk neraka. Ini tak adil. Tuhan takkan tak adil. Adil ni tuan-tuan bukan sama rata. Adil ni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh tuan-tuan ada anak. Contoh tadi apa nama Haji Zairi cerita kat saya, anak dia 11 orang. Ramai tuan-tuan. Tu pun sambil-sambil dia kata. Kalau serius saya tak tahu macam mana. 11 orang. Haji Zairi ada anak umur 25 seorang, contohlah. Ya 12 tahun seorang. Darjah 6 dengan umur 25. Tiap bulan kena bagi belanja anak tuan-tuan. Haji Zairi pun bagilah anak dia yang 25 ni berapa? Duit belanja 1,000 sebulan. Contoh. Anak yang umur 12 pun bagi 1,000 sebulan. Anak yang umur 25 kata, ini tak adil. Dia kata, inilah adil, sama rata. Bukan tuan-tuan, adil ni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau anak tu kecil lagi, bukan 1,000 dia punya duit belanja, pada kadar dia. Bila kita kata Allah ni maha adil, adil Allah bukan maksudnya semua siapa baik masuk syurga. Tak boleh gitu. Siapa yang mengesahkan Allah? Okey, logik macam ni tuan-tuan, last cerita logik. Adalah seorang budak, dia apply kerja dekat 7-Eleven contoh. Apply kerja 7-Eleven. 7-Eleven kata, okey, boleh kerja, masuk, jaga store. Besok tuan-tuan, dia datang kerja tuan-tuan, dia tak pergi kerja, dia tak pergi servis store 7-Eleven, dia pergi 99 Speedmart. Dia kerja kat 99 Speedmart tuan-tuan, jaga store. Tak cukup jaga store, dia buat kerja lain tuan-tuan, dia bersihkan 99 Speedmart. Tak cukup tuan-tuan, dia jadi cashier, sedangkan job scope dia jaga store je. Gaji dia sepatutnya jaga store, tapi dia buat kerja lebih. Maksudnya apa? Dia jadi orang yang lebih baik daripada tempat kerja dia. Cukup bulan tuan-tuan, dia tengok buku bank tuan-tuan, tak ada gaji. Oh, dia mengamuk tuan-tuan. Dia bawa barang pergi 7-Eleven. Mana gaji aku? Mana gaji aku? 7-Eleven kata, gila kau? Saya yang gajikan awak, tapi awak kerja untuk orang lain. Begitulah Allah. Allah ciptakan kita. Allah yang akan bagi ganjaran pada kita. Allah hanya bagi ganjaran pada siapa yang kenal bos dia. Sebab tu dalam agama ni, awaluddin, pada awal agama, ma'rifatullah, kenal Allah. Sebab takut salah bos tuan-tuan. Nanti nak claim gaji, nanti kat mahsyar Allah akan kejutkan, Allah akan bangkitkan Tuhan-Tuhan yang sementara ni. Allah akan cakap apa? Pergilah kalian dengan berhala-berhala kalian, yang dengan berhala ni, dengan Tuhan ni. Sebab tu kena kenal Tuhan tuan-tuan. Maka tuan-tuan, kawan saya kata apa? Yang kawan saya Ravi ni bukan nama sebenar. Dia kata apa? Syukur banyaklah. Sebab apa? Paling tidak korang semua, kita semua boleh apa? Boleh reunion, kumpul balik dengan keluarga dalam syurga. Yang ketiga, sebab apa alhamdulillah tuan-tuan kita mula majlis, kita hari ni jadi tetamu rumah Allah. Alhamdulillah tuan-tuan. Tak teruja tuan-tuan kan? Tak teruja tuan-tuan, kita tak teruja. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tak tahu besarnya jadi tetamu rumah Allah ni. Saya bulan lepas tuan-tuan, saya dijemput untuk ceramah di Istana Selangor. Oh, kami ni ustaz-ustaz ni, kalau dapat ceramah Istana ni tuan-tuan, perasaan tu bercampur bau tuan-tuan. Pertama teruja juga. Kedua rasa gementar agak, salah cakap, nanya tuan-tuan. Maka saya pun tuan-tuan dalam keadaan nak kena ceramah kat Istana ni, saya pun cuak-cuak juga, saya call orang lama. Siapa? Datuk Haji Fahil Ramsah macam biasa. Saya memang rapat dengan dia. Saya pun panggil dia orang tua je. Orang tua, saya panggil dia. Sebab rapatnya tu, dia panggil saya Mat. Punya rapat panggil Mat. Kalau orang kata, Ustaz jangan panggil Mat nanti mati. Saya kata kat Datuk, Datuk janganlah panggil saya Mat, orang cakap nanti mati. Alah, aku panggil kau Mat supaya kau ingat mati. Tu dia. Rapatnya kami ni memang selalu lah duduk wangi apa semua, saya call dia. Datuk, nak ceramah kat Istana ni, bagi tips sikit, do and don'ts, boleh dan tak boleh dalam Istana ni. Datuk kata, kau ikut ialah protokol. Macam biasa tuan-tuan, protokol nak mula ceramah kena merafak sembah duli yang teramat mulia. Ceritanya saya pernah makcik tersasul nak sebut merafak sembah. Saya siapa? Wa rafa'na laka dzikrah. Tu dia. Punya jam tuan-tuan. Masa tu first awal-awal tu. Wa rafa'. Nama kata arafak tu. Kata araf meninggikan. Wa rafa'na. Tuan-tuan, saya pun protokol tahu dah Datuk. Lain. Protokol tahu dah. Sebab ni kali ketiga dah saya ceramah. Saya kata, Rahmat, sebenarnya kau ceramah je lah macam biasa. Datuk kata, kau ceramah je macam biasa Rahmat. Sebab kau ceramah dekat masjid. Kau tahu tak masjid tu milik siapa? Pemilik para raja. Dan rumah Allah tiadalah yang memulia daripada istana ni kat dunia ni, melainkan rumah Allah. Kau ceramah je macam biasa Rahmat. Kau patut rasa besar Allah itu sehingga kau merasakan yang lain-lain tu kecil. Allah. Tuan-tuan, bila Allah pilih tuan-tuan datang majlis ilmu tuan-tuan, bukan sebab kita baik tuan-tuan, sebab Allah sudi terima kita sebagai tetamu. Kan zaman sekarang tuan-tuan, kalau nak jadi tetamu rumah orang kena WhatsApp dulu kan.
Mak saya pun walaupun suka terima tamu, tapi kalau tak WhatsApp sampai kejap lagi kena marah. Mak saya ni gila terima tamu, gila tu maksudnya seronok suka terima tamu. Tapi kalau orang tu tak WhatsApp dulu dia marah. Hai, kenapa tak datang WhatsApp dulu? Tuan-tuan dan puan, ada tak tetamu yang kita tak suka WhatsApp? Ada kan? Adalah seorang tu, anak dia kalau datang ni duk pecahkan kita punya cawan, apa nama pinggan Langkawi kita semua hancur ni. Jadi kalau dia WhatsApp tu, Ustaz bukan tolak rezeki Ustaz, tapi tolong jaga harta benda Ustaz. Kita pun balalah WhatsApp dia kata apa? Minta maaf tak ada kat rumah. Betul tak? Tuan-tuan dan puan, hari ni bila kita tuan-tuan niat nak datang masjid, Allah reply dengan apa tuan-tuan, dengan mudahkan kerja kita untuk sampai datang sini tuan-tuan. Itu juga satu nikmat, maka banyaklah bersyukur. Tuan-tuan dan puan, mula majlis kita dengan sebab 3 syukur ini. Jadi kita faham dah kenapa mula doa Allah bagi kita mula dengan alhamdulillah rabbil alamin. Doa tadi, solat pun alhamdulillah rabbil, majlis pun alhamdulillah rabbil. Sebab apa tuan-tuan? Tak dapat tidak sebab kita mensyukuri yang Allah hari ini benarkan kita buat semua benda ni. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan perempuan, kita baru nak masuk ceramah kita. Boleh tahan lagi pakcik? Kalau tak tahan, pegang-peganglah kaki tu, saya fahamlah ada gaut ke apa nah. InsyaAllah tuan-tuan, kita mula sikit lagi tuan-tuan ceramah kita. Saya tadi bila imam kita tanya, Ustaz nak bagi tajuk apa? Saya kata 4 amanat untuk orang kampung. 4 amanat tuan-tuan. Besar ni amanat. Lepas tu dia kata, Ustaz ni ada adik-adik UPKK ni. Kalau ada UPKK lagi saya nak tambah amanat. Makcik, 4 amanat ni sebab apa? Sebab saya tak nak ceramah panjang-panjang. Lepas tu balik macam tu je. 4 amanat ni tuan-tuan perempuan bawa balik sebagai bekal. Saya tak tahu bila lagi sampai sini. Last saya datang Penang setahun lepas. Bukan tak suka Penang, suka Penang. Suka sangat-sangat Penang ni. Makanan sedap, nasi kandang apa semua sedap lah. Tapi tak dan. Kat Selangor tu tak habis menguruskan. Belum cerita Selangor, KL. Beramai anak muda pergi parti. Jadi saya tak sempat lagi. Tak apa, biar Piu Syahul ini dia punya kawasan jajahan. Tapi kadang-kadang kita datang lah, insyaAllah. Jadi saya tak tahu bila datang lagi. Maka 4 amanat ni simpan elok-elok, kemas-kemas. Nanti kita jumpa lagi. Kalau tak jumpa kat dunia, jumpa di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, amanat pertama. Makcik tahu tak sekarang kita di Jamadil Akhir? Tahu kan? Jamadil Akhir? Oh tak tahu? Tak apa. Tak tahu, malam ni tahu. Kita dah berada, kalau tak saya 8 ataupun 9 Jamadil Akhir. Kalau salah minta maaf. Kita memang tak guna kalender Islam kan. Tapi bulan Jamadil Akhir. Ni ada kawan saya Ustaz Hafizi ni, anak kampung sini kena manfaat ni. Tu, yang baju hitam tu, kecil comel je. Dia pun belum kahwin makcik. Orang sini makcik. Ambil makcik. Rugi tak ambil. Okey, sambung. Dan promote selesai promote tak apalah. Tuan-tuan perempuan, kita bulan Jamadil Akhir ada satu amanat yang kita lupa. Para sahabat bila masuk bulan Jamadil Akhir, dia orang tak benda lain tuan-tuan, dia orang fokus untuk bulan Ramadan 3 bulan sebelum. Amanat pertama saya malam ni, mula dah warm up, panaskan badan, mula dah mengaji balik, mula dah kita hari ni bercita-cita untuk sampai bulan Ramadan. Para sahabat 3 bulan sebelum, Rajab Sya'ban lah, diorang dah mula semangat betul-betul ni. Tapi Jamadil Akhir, para salafus soleh kata 3 bulan sebelum, mereka dah mula doa apa? Allahumma balighna Ramadan. Makcik, saya ulang Allahumma, mudah, baliklah, balighna Ramadan. Pendek, doa simple. Tapi tak patutnya mulakan. Sebab apa? Kita ni banyak silap, bukan banyak silap lah, kita tak tepat. Betul dah, tapi kurang tepat. Betul saya ulang betul tapi kurang tepat. Apa dia? Kita masuk Ramadan barulah nak dengar fadilat Ramadan. Kita masuk Ramadan barulah nak warm up badan. Salah. Sebab apa? Kita ingat ayat Quran apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat ayat-ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun. Ayat ni 3 bahagian. Wahai orang-orang yang beriman, input. Orang engineering faham kot? Input. Telah diwajibkan kepada kamu berpuasa. Proses. Orang beriman masuk bulan Ramadan, masuk University of Ramadan, masuk pondok nama Ramadan, masuk camp nama Ramadan, masuk seminar nama Ramadan. Orang beriman masuk seminar bulan Ramadan, input masuk proses.
Apa kata Allah? La'allakum tattaqun. La'alla, moga-moga dengan harapan kamu menjadi orang bertakwa. Bererti apa? Bahasa mudahnya lah pak cik sebelum Ramadan ni dah kena ada diploma, namanya diploma iman. Nama diploma iman, masuk University of Ramadan, bahasa mudahnya lah. Keluar university graduate, dapat ijazah namanya takwa. Level paling bawah manusia, level paling bawah dalam dunia ni makhluk. Dan Islam jaga sama makhluk, sebab tu Nabi rahmatan lil alamin. Alam ni apa? Termasuk makhluk. Sebab tu Nabi bila pergi perang, tuan-tuan perempuan, Nabi pesan pada tentera, jangan mudah-mudah patahkan pokok. Sebab apa? Sebab itu juga makhluk Allah. Islam jaga hak dengan pokok. Okey, pokok makhluk. Lepas makhluk apa tuan-tuan? Insan, manusia. Manusia dulu, jangan Muslim dulu, manusia dulu. Sebab tu ada istilahnya kafir harbi dengan kafir zimmi. Kafir zimmi tuan-tuan, yang tak lawan Islam ni, apa kata Nabi? Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, dia seolah-olah menyakiti Nabi. Tu dia. Ada hak tu ni. Okey, lepas makhluk, apa dia? Insan, manusia. Lepas insan baru Muslim. Oh, Muslim lagi dahsyat tuan-tuan. Hak sama Muslim. Tak boleh mengatur, tak boleh sakit. Sehingga apa? Kalau tengah solat, kita ni makan petai ke, kita ni apa semua ni lah, hisap rokok ke, tak boleh ganggu orang sebelah. Bau mulut kita ni sampai makruh. Nak kata apa? Tinggi je lagi Muslim. Hak dengan kafir zimmi pun ada. Apatah lagi hak Muslim. Lepas Muslim, mukmin. Atau lagi ni, mukmin. Lepas mukmin maksud muttaqin. Mukhlisin alahuddin tu semua lagi level lain lah. Muttaqin ni paling tinggi ni. Sebab apa? Keluar Ramadan jadi orang bertakwa. Jadi ni amanah pertama saya ni. Nak Ramadan ni, pulun dah ni. Mula-mula dah faham kita ni sebagai mukmin. Mukmin ni, mukmin. Mukmin ni macam mana mak cik? Macam mana pak cik? Baik. Untuk jadi mukmin ada assignment. Ada assignment mak cik. Ada tugasan. Seronok saya datang ceramah bagi assignment je. Sebab kita ni jarang dalam ceramah ni kita bagi assignment. Ceramah tak bagi assignment. Balik, apa ustaz kata? Bagus. Apa? Entah. Nanti saya bagi assignment makcik Assignment dia untuk capai darjat mukmin ni. Mungkin yang kat depan ni pun susah capai, tak apalah. Iman kita kan naik turun, keluar masuk. Maka paling tidak cuba sekali-sekala tu sampai mod mukmin. Macam mana ustaz? Orang beriman ni dia ada dua jenis. Iman tahu dengan iman rasa. Ni saya serius sikit kan. Iman tahu dengan iman rasa. Ini perbahasan guru saya tuan-tuan setiap guru beza-beza lah bahasan dia. Iman tahu Muslim, iman rasa mukmin, muttaqin lagi level lain. Ulama. Tuan-tuan perempuan, iman tahu ni macam mana? Dia dah tahu dia orang Islam. Dia tahu syurga neraka ada. Dia tahu dia nak masuk syurga. Dia tahu dia tak nak masuk neraka. Tapi amal ada tak? Tak ada.